Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, lama tak jumpa. Sebab seperti yang cikgu maklumkan sebelum ini untuk beberapa minggu ni cikgu agak sibuk dengan pengurusan SPM terutama pada minggu lepas dan minggu ni. Jadi selepas minggu ni insya-Allah akan lebih inilah ada masa free cikgu akan cuba buat video lah untuk awak semua. Okey, tapi makluman awal, awak semua akan ada guru ganti, awak akan ada jadual baru, mungkin bermula dalam minggu ni dan awak akan ada guru gantilah. Guru ganti untuk saya sekejap. Okey, baik. Untuk minggu ni, untuk hari ni cikgu akan jelaskan secara ringkas sebab dalam masa 20 minit insya-Allah. Kalau ikutkan dia punya pergerakan, kita punya silibus ni dah agak tertinggal sebab kalau ikutkan kita dah sepatutnya masuk bab yang kedua. Okey, tapi tak apa, kita pergi ini pun tujuan saya buat video untuk bantu rakan-rakan yang tak dapat untuk bersama dengan Google Meet. Alright, dalam tempoh 15 ke 20 minit sahaja, saya akan cuba pergi secara ringkas sahaja beberapa subtopik, beberapa objektif pembelajaran dan cikgu harap jika ada kelonggaran di mana-mana part yang mana cikgu jelaskan tu tidak berapa, awak rasa tak berapa faham, awak boleh tanya dalam grup. Okey, baik. Jadi untuk yang pertama hari ini kita akan pergi pada definisi etika dalam buku teks 1.2.3. Awak perlu jelaskan definisi ataupun nilai-nilai etika dalam reka bentuk. Okey, untuk nilai etika dalam reka bentuk, yang pertama sekali kita perlu faham apa itu definisi etika. Okey, dia punya definisi bagi etika. Ni kan, kalau kita tengok kan, etika ni mestilah benda yang benda yang baik lah. Okey, jadi nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk. Jadi kalau awak seorang pereka bentuk, maksudnya nilai inilah yang awak perlu pegang dan amalkan supaya hasil ciptaan tidak memudaratkan diri dan juga pengguna. Ini maksudnya awak nak jadi seorang pereka bentuk, nilai ini yang awak perlu ada dalam diri awak. Maksudnya awak tak boleh buat perkara-perkara yang ini, yang kat bawah ni. Okey, baik. Jadi apa nilai yang perlu ada? Nilai yang perlu ada, nilai dalam reka bentuk mempunyai garis panduan yang harus dipatuhi. Okey, ada 5 garis panduan dia. Yang pertama, keaslian. Yang kedua, jujur, bermanfaat, mesra alam sekitar, selamat digunakan. Yang ini macam biasa. Soalan paling senang dia akan suruh awak senaraikan. Maksudnya awak kena senaraikan apa nilai dalam reka bentuk. Macam tu. Ataupun apa dia punya etika dalam reka bentuk. Senaraikan etika-etika dalam reka bentuk. Okey, itu juga soalan yang senang lah. Maksudnya dia suruh senaraikan saja. Maksudnya awak pun ambil lah, senaraikan lah. Katakan awak ingat keaslian, tulis keaslian, jujur, bermanfaat. Biasanya kalau dia suruh senaraikan, dia takkan suruh senaraikan 5. Dia akan suruh senaraikan 3 saja. Tapi awak untuk yang ni ingat 5 sekali lah. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali, ingat apa itu definisi etika. Etika ialah nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan seseorang pereka bentuk. Okey, yang kedua, kena ingat. Dalam etika dia ada nilai dalam reka bentuk yang mempunyai garis panduan yang awak perlu patuhi. Ada berapa nilai dia? Ada berapa nilai dia? Ada 5 nilai dia. Okey. Jadi sebelum tu cikgu harap semua pelajar dalam keadaan sihat. Semua sihat lupa nak bagi tahu tadi. Okey, sebab terlalu nak mengejar masa. Okey, baik. Jadi yang pertama, keaslian, jujur, bermanfaat, mesra alam sekitar dan selamat digunakan. Yang ini jangan sesekali jawab separuh. Kadang-kadang awak mesra je lah. Okey, mesra alam. Dah siap. Jangan. Lepas tu jawab selamat je. Jangan. Pastikan jawab penuh. Selamat digunakan. Mesra apa?
Kan? Mesra alam sekitar. Okey, yang perlu awak jawab. Alright, baik. Jadi itu yang pertama sekali. Maksudnya awak perlu senaraikan dia punya tu. Yang kedua, bila kita dah boleh senaraikan, maksudnya kita kena faham. Maksudnya kita perlu fahami apa dia punya nilai dalam reka bentuk. Apa dia punya keaslian tu macam mana. Jujur tu macam mana. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali, keaslian. Okey, keaslian ni merupakan mereka produk dengan usaha sendiri, bukan dengan memplagiat hasil usaha orang lain. Maksudnya awak nak buat sesuatu reka bentuk, awak kena awak punya idea lah. Jangan nanti awak pergi tengok mana-mana part, mana-mana produk yang dah ada, lepas tu awak pun rasa, yang ni cantik, awak pun ambil daripada tu buat yang awak punya. Dan awak cuma ubah sedikit sahaja. Maksudnya awak punya tu tidak ada keaslian. Sebab sesuatu reka bentuk, biasanya bila dah siap, dia akan pattern kan. Maksudnya ini reka bentuk dia. Kalau awak tiru kan, dia boleh kena saman nanti. Okey, baik. Jadi, awak punya reka bentuk mesti ada keaslian. Maksudnya awak jangan ambil, katakan apa saja reka bentuk. Pen, kalau kita tengok kan sekarang ni. Kereta, mesin basuh, peti sejuk, semua benda. Kalau macam Apple kan, dia phone dia ada ciri yang mana, itu memang dia je pakai macam telefon ni kan. Kalau yang lain nak pakai, mungkin ada yang sedikit, kena ada perbezaan dia punya, tak boleh sama. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali kena ada keaslian. Maksudnya dia jangan memplagiat hasil usaha orang lain ni. Dia punya tu kan. Jangan ambil dan menjadikan bentuk yang lain, buat awak punya jenama. Buat lukis lepas tu buat jenama awak sendiri. Tak boleh. Okey, baik. Yang kedua mesti jujur dalam menentukan. Jujur. Okey, jujur. Jujur dalam apa? Jujur dalam menentukan harga produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Okey, produk sewajarnya tidak mempunyai agenda lain yang berselindung. Jadi jujur Jadi jangan kita hanya mementingkan keuntungan. Kita nak buat produk tu untuk bagi manfaat pada orang lain. Jadi jujur dalam menentukan harga produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Okey, sebab biasanya sesuatu produk, dia biasanya awak buat satu produk itu keuntungannya biasanya 50 hingga 100% je keuntungan dia. Maksudnya awak buat produk tu bermodalkan RM1, RM1, RM1 kan, awak buat modal bagi satu alat tu RM1. Jadi awak jual tu, kalau dia punya keuntungan tu 100%, maksudnya awak jual tu RM2. 100% daripada modal tu, RM2. Kan? Kalau 50%, maksudnya awak jual tu RM1, 5% daripada modal awak tadi. Biasanya macam gitulah dia punya modal, harga keuntungan. Jangan sampai keuntungan dia 500% daripada modal. Kan, terlalu banyak lah. Maksudnya awak modal RM1, mungkin jual RM15, RM10. Jadi terlalu banyak dia punya tu. Okey, jadi kena jujur dalam menentukan harga produk untuk mencari keuntungan tanpa membebankan pengguna. Kalau awak punya kualiti produk tu macam gitu, okey, ini je dia punya jualan dia. Jangan kualiti teruk. Kualiti teruk kan, kualitinya tak baik, jual harga mahal kan. Okey. Seterusnya, bermanfaat. Maksudnya awak akan hasilkan produk yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada pengguna. Semakin banyak orang yang menggunakannya, maka produk tersebut semakin bermanfaat. Jadi awak, kita tengok sekarang ni kan, apa saja produk yang dihasilkan memang memberi manfaat kepada pengguna. Kalau kita tengok kan, kalau awak pergi dekat kedai-kedai, kalau tambah-tambah kalau dekat DIY tu kan, banyak produk-produk baru yang direka memang untuk memudahkan ni. Maksudnya awak punya produk itu memberi manfaat kepada semua pengguna. Pengguna tu siapa? Pengguna tu kita lah. Awak, saya kan, yang menggunakan setiap produk yang direka bentuk tadi. Tak kisahlah apa saja produk. Kadang-kadang produk tu untuk gantung kain je. Kadang-kadang produk itu untuk gantung cermin je. Kadang-kadang produk itu untuk lapik meja je. Tapi tak kisah apa saja. Yang penting awak punya produk itu dapat memberi manfaat. Dah 3 dah. Okey, yang pertama tadi apa benda? Okey, yang kedua, yang ketiga bermanfaat. Alright, ingat. Maksudnya kalau yang ini awak kena faham, sebab biasanya dia akan bagi pernyataan ni.
Okey, memberi manfaat kepada pengguna, semakin banyak orang menggunakannya tu apa benda. Gitu je. Tak susah pun. Okey, yang seterusnya mesra alam sekitar, maksudnya awak punya produk menggunakan sumber semula jadi tanpa menjejaskan alam sekitar. Ini lebih baik, maksudnya kita gunakan sumber-sumber semula jadi yang ada tanpa kita jejaskan alam sekitar. Jadi gunakan alatan atau bahan yang boleh dikita semula, tu lebih baik. Kalau awak boleh hasilkan produk yang mana daripada bahan kita semula tu lebih baik. Maksudnya produk tu dah diguna, kita boleh buat satu produk lain. Tu lagi baik lah. Okey, baik. Jadi mesra alam sekitar. Okey, yang seterusnya produk awak tu kan. Ni contoh ni memang kena ni sekarang ni kan. Selamat digunakan. Ini terutama yang perempuan. Ni berhati-hati. Kadang-kadang produk tu kan, kadang-kadang produk tu elok kan untuk masa sekarang. Tapi dia memberi kesan yang sangat besar di masa akan datang kan. Kalau untuk 10 ke 15 tahun akan datang, memang memberi kesan. Jadi awak punya produk yang awak hasilkan selamat digunakan. Maksudnya menghasilkan produk yang dapat selamat diguna dan tidak memberi kesan sampingan kepada pengguna. Okey, jangan ada kesan sampingan lah maksudnya. Okey, ni produknya nampak baik. Maksudnya awak buat produk tu untuk buat masa sekarang ni baik. Tapi untuk ke depan nanti dia akan beri kesan sampingan. Ni contohlah kosmetik. Maksudnya bila pakai mula-mula tu cantik, semua licin, putih, bersih kan. Okey, tapi di 10 ke 15 tahun akan datang mungkin mengakibatkan kesan pada mungkin buah pinggang ke apa semua tu. Okey, baik. Jadi untuk produk yang lain pun, ini contoh kosmetik lah. Kalau contoh produk yang lain pun banyak lah. Dia maksudnya kita buat produk tu biar selamat. Okey, biar selamat. Maksudnya selamat digunakan. Bukannya awak sanggup menipu, janji produk tu nampak dijual je dengan laris, lepas tu tak bagus pun produk awak tu, maknanya ada kesan-kesan sampingan yang lain. Tu tak boleh. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Yang ini saya pergi laju je sebab yang ini agak banyak. Nanti awak boleh lihat. Tapi yang ini kalau awak tanya saya, ada tak dalam pensel? Ada dalam pensel. Yang ini ada dalam pensel. Okey. Yang ini 1 perpuluhan sekejap Ini objektif pembelajaran yang kedua dah. Okey. Saya tengok buku teks. 2.4. Okey, kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Kita ada lebih kurang 4 minit ke 5 minit. Okey, jadi untuk kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi, yang pertama sekali awak boleh jadi arkitek. Boleh. Jadi arkitek ni merancang reka bentuk dan juga pelan pembangunan. Mungkin ada daripada ayah awak yang ada jadi arkitek. Mungkin ada daripada rakan atau awak, rakan ayah awak, rakan ibu yang ada jadi arkitek. Jadi dia arkitek ni memang hebat lah. Okey, sebab saya pun sebelum saya jadi cikgu pun saya pernah berurusan dengan arkitek. Okey, jadi antara insan yang saya kagumi jugalah. Jadi awak kalau berminat, boleh juga jadi seorang arkitek. Maksudnya dia buat apa? Dia antaranya merancang reka bentuk dan pelan pembangunan. Awak buat design rumah, awak buat design menara, jambatan ke, kan? Okey, baik. Reka bentuk automotif, mereka bentuk badan kenderaan dan keselesaan memandu. Okey, boleh? Seterusnya, reka bentuk ni saya pergi laju kalau saya nak jelaskan satu-satu ni memang tak habis dia punya ni. Okey, mereka bentuk litar elektrik itu mereka bentuk kejuruteraan. Mereka bentuk grafik, mereka bentuk iklan, logo, lukisan. Okey. Mereka bentuk fashion. Ni kan kalau tengok kan kat Malaysia kan ada mereka bentuk fashion yang terkenal. Kalau dia buat je baju, memang harga dia memang harga dia tinggi lah. Sebab bila awak dah ada nama, kan, bila apa saja awak buat, memang agak mahal lah. Okey, sebab dia punya nama tu nak naik kan tu bukan senang dia punya tu. Tapi itulah, nama tu biasanya naik dengan kualiti sekali.
Okey, baik. Jadi reka bentuk permainan boleh? Maksudnya awak reka bentuk apa-apa saja alat permainan, muka permainan komputer yang awak duk main sekarang ni tu. Dota ke, apa saja game yang awak main tu. Ni boleh jadi reka bentuk permainan. Mereka bentuk persembahan makanan, mereka bentuk persembahan kek dan roti, mereka bentuk industri, ni saya bagi laju Okey, mereka bentuk pengajaran, mereka bentuk langkah pengajaran, mereka bentuk hiasan dalaman. Ni mereka bentuk hiasan dalaman, bangunan dan juga bilik. Ni untuk rumah sekalipun boleh. Maksudnya awak interior designer kan. Maksudnya awak nanti awak nak beli rumah, nanti dia nak awak designkan macam mana. Nanti awak pun suggest pada dia. Ni beli kat sini beli perabot, kat sini beli cermin, kat sini beli dekat sini tiles, dekat sini mesti warna merah, dekat sini warna merah pula. Dekat sini mesti warna putih, kat sini mesti warna purple, kat sini mesti warna gitu. Okey, jadi dia akan suggest awak mereka bentuk hiasan dalaman. Lampu kat sini mesti gini, lampu kat sini mesti gini. Right. Jadi yang ni pun samalah. Dia semua benda ni kalau awak dah ada pengalaman, memang agak mahal lah setiap bayaran. Okey, seni bina landscape, mereka bentuk lampu. Banyak Mereka bentuk produk, mereka bentuk peralatan untuk kegunaan awam. Mereka bentuk perkhidmatan, menyediakan perkhidmatan yang boleh diberi kepada orang ramai. Ni saya sebut je Nanti bawa baca tau. Okey, baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Sikit je lagi. Kalau ikutkan ada 4 minit. Tadi ada 4 minit. 4 minit lagi. Tak gerak. Okey, jadi untuk kejaya tadi, perlu tak baca? Perlu baca. Kena tahu juga. Okey, dalam dia punya tu. Okey, invensi dan inovasi dalam reka bentuk. Ini 1.2.5. Ini objektif ini 1.3. Dia dah masuk subtopik baru 1.3. Awak perlu jelaskan apa itu invensi, apa itu inovasi dalam reka bentuk. Kena jelaskan, kena faham dulu. Habis ni kita habis sebab dah lama. Okey, maksudnya awak faham. Okey, kalau saya sebut invensi, maksudnya awak tahu. Okey, ini invensi ni. Kalau inovasi, okey, inovasi maksudnya kita buat gini. Itu inovasi. Maksudnya awak tahu ada perbezaan dia antara invensi dan juga inovasi. Kena boleh sebut lah maksudnya. Maksudnya kalau saya sebut gini, okey awak faham. Invensi. Ini inovasi. Adik dia. Okey, baik. Invensi ni apa? Invensi ni ialah kaedah. Ni, invensi ni apa? Okey, invensi ni kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan. Tak kisahlah sama ada dia produk, boleh. Produk boleh ataupun perkhidmatan pun boleh. Yang mana yang baru. Benda baru. Belum pernah wujud sebelum ini. Maksudnya kalau produk tu belum pernah wujud, awak buat produk tu. Kan? Tak pernah ada lagi benda tu. Katakan sebelum ni tak pernah ada lagi televisyen. Awak buat televisyen. Maksudnya itulah invensi. Belum pernah ada lagi mesin basuh. Awak pun buatlah mesin basuh. Belum pernah ada lagi kipas, awak buat kipas. Belum pernah ada lagi aircon, awak buat aircon. Belum pernah ada lagi basikal sebelum ni kan, awak buat basikal. Belum pernah ada lagi blender, tak, awak buat blender. Macam sekarang ni kan, kata tengok kan sekarang ni. Belum ada lagi air fryer, awak buat air fryer. Belum pernah ada lagi dia punya macam-macam dia punya tu. Tapi invensi ni dia ada syarat dia juga. Maksudnya kita buat benda baru, tapi bila benda tu dah lama, maksudnya dia dah melebihi 10 tahun. Contohnya awak buat TV kan, awak buat TV, sebuah televisyen. Okey, mula-mula dihasilkan tu invensi lah. Maksudnya benda tu tak ada lagi. Kita pun buat TV, maksudnya benda tu invensi. Invensi. Tapi bila TV tu dah ada dan digunakan selepas daripada 10 tahun, 10 tahun dia tak ada dah. Dia bukan dipanggil invensi dah. Okey, bila orang dah ramai dah pakai, dah lebih 10 tahun, tu dah bukan invensi dah. Okey, dia bila kita buat benda baru, invensi, tapi bila kita dah guna tu dah lama, dah lebih 10 tahun, tu dah bukan invensi lah. Maksudnya benda tu dah kita tak panggil invensi lah. Kita apa lagi invensi yang baru lah, yang baru ketika itu. Maksudnya TV masa tu katakan tahun 2010.
TV mula-mula dibuat. Buat TV, awak buat TV kan. Jadi sampai tahun 2020, ni dah tak jadi invensi dah. Maksudnya dia dah 10 tahun. Dah 10 tahun, maksudnya kita tak panggil dia sebagai invensi. Dah ramai orang pakai dah. Jadi pada tahun 2020 awak pun buatlah satu produk baru. Nama dia tak kisahlah. Katakan kat rumah awak ada air fryer kan. Ni contoh Kat rumah saya pun tak ada benda ni. Saya semandai sebut je. Okey, jadi bila 2020 buat benda ni, tu dia panggil baru buat lah maksudnya, bukan buat benda yang dah ada. Benda tu baru buat, baru timbul. Jadi bila buat benda tu dari 2020, maksudnya kita panggil benda tu sebagai invensi. Faham Okey, namun begitu produk ini tidak lagi dipanggil invensi apabila usianya melebihi 10 tahun atau banyak orang telah menggunakannya. Contohnya radio, komputer, alatan untuk memasak. Yang tadi yang sebut tadi. Okey, kat rumah awak mungkin banyaklah alatan-alatan ni. Cuba tengok kat rumah, ada tak? Ada lah kan. Okey, inovasi ni apa? Inovasi ni ialah pengubahsuaian produk sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Itu sebab invensi bila lama-lama kan, dia akan jadi bila lama-lama produk tu kita akan buat inovasi pada produk tu. Contohnya tadi, awak dah buat TV, mula-mula TV ni dibuat, kan? Mula-mula awak buat TV ni, dia invensi lah. Tapi bila dah lama-lama, orang pun dah guna pakai, kita pun buat penambahbaikan daripada TV yang awak, kalau kat rumah saya dulu, TV yang paling besar, TV yang siap ada almari boleh tutup. Okey, boleh tutup. Ada almari besar lah, berat kan. 2-3 orang angkat, berat. Awak boleh tanya lah mak ayah awak. Okey, besar gini kan. Jadi TV ni bila dah lama-lama dia buat ubah suai. Maksudnya TV sekarang ni dia dah nipis. Besar pula tu. Dan gambar dia lebih cantik. Kan? Jadi nipis je. Sekarang ni dah melengkung macam-macam. HD lah, macam-macam. Dia punya tu saya pun tak pandai nak sebut. Dia punya tahap kualiti gambar tu. LED dulu LCD, LED macam-macam sekarang ni kan dia tu. Okey. Tapi ini yang kita namakan, maksudnya TV besar gedabat ni. Kan? Besar ni. Kita dah buat ini penambahbaikan dia, kita panggil ini sebagai inovasi. Maksudnya saya sebut inovasi, invensi. Awak boleh beza. Okey, jadi faham Maksudnya kita buat ubah suai pada produk-produk yang dah sedia ada. Contohnya kita buat suai pada TV, pada mesin basuh, pada radio. Radio sekarang ni macam-macam dengan dia punya bunyi, dengan dia punya tu. Pada awak punya kipas macam semua tu yang kita buat daripada invensi yang dah sedia ada. Kita buat penambahbaikan, itulah inovasi. Kan? Banyak, terlalu banyak. Sebab inovasi ni takkan berhenti. Takkan berhenti. Sebab dia selagi mana dia rasa boleh mudahkan pelanggan, sebab kita sebagai pelanggan ni kita nak benda yang ni lebih mudah. Ni lebih mudah. Kita akan cari benda-benda macam gitu. Okey. Jadi invensi dan inovasi dalam reka bentuk, contoh Masjid Putra merupakan salah satu inovasi bentuk geometri. Okey, pemacu pena, pendrive adalah inovasi yang dicipta oleh rakyat Malaysia iaitu Datuk Phua Keng Seng. Ni kalau sekarang ni kan kita guna pendrive. Pendrive ni pun masa saya zaman belajar dulu pun dia dah wujud. Masa saya dah belajar dekat universiti. Masa saya belajar dekat Politeknik masih lagi guna disket. Disket. Memang cukup menguji kesabaran lah kalau guna disket tu. Bila kita masuk, awak pun kita tanya-tanya kan, disket apa benda disket kan? Awak boleh search dekat internet nanti. Apa itu disket? Okey, tapi selepas tu bila ini dulu kan, ni gantung kat tengkuk ni, kat leher ni. Ni pakai benda ni dulu ni. Yang mula-mula pakai ni. Dia kalau dulu mula-mula tu dia kalau mampu beli 100 megabyte je. 100 lah saya rasa. Itu pun dah mahal lah. Dah harga mahal lah. Tapi itu dah dia buat inovasi. Dia buat penambahbaikan kepada reka bentuk dia. Dia buat penambahbaikan kepada dia punya isi dalam dia. Maksudnya sekarang ni macam-macam ada 1 tera pun ada. Okey, yang dia punya tu harga pun tak mahal sangat lah. Dulu kalau 500 megabyte ni memang mahal lah. Beratus lah. Okey, jadi saya kalau benda-benda ni saya lalui lah maksudnya. Saya lalui maksudnya daripada zaman guna disket dan juga CD beralih kepada pendrive ni, dia punya ni kita lalui lah. Maksudnya perubahan tu.
Okey, awak memang lahir-lahir pendrive lah sekarang ni. Mungkin pada masa akan datang kita tak pasti apa kaedah untuk penyimpanan data yang lebih canggih. Okey, jadi pemacu pena ni, pendrive ni inovasi yang dicipta oleh rakyat Malaysia iaitu Datuk Phua Keng Seng. Maksudnya dia yang cipta. Alright, baik. Jadi yang ini, aplikasi ni kita sambung pada next class sebab dah lama ni. Jadi cikgu harap nanti cikgu kalau sempat insya-Allah cikgu akan cuba sediakan video. Cikgu akan cuba sediakan latihan. Jadi buat masa sekarang ni kalau cikgu tak bagi latihan, tolong buat buku nota. Dan bila sampai tarikh hantar pada pertengahan bulan 3 nanti, hantar. Jangan buat terlalu ringkas sebab saya akan reject. Boleh ringkaskan tapi jangan buat terlalu ringkas. Okey. Jadi kita jumpa pada kelas seterusnya. Alright. Jadi assalamualaikum. Salam sejahtera. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa pada next class dan kita akan jumpa pada bulan 4 nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.